Pada menonton IGTV, teruskan menonton sampai habis. Sebab hari ni kita YB lain. Kita tunggu YB petang. Okay. Baiklah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Baharu. Baiklah. Pada hari ini kita akan bincangkan satu isu mengenai seorang polis yang buat kematian seorang insan tidak berdosa. Berdosa ke tak? Kita tak tahu. Tak apa. Hari ini kita ada YB lain. Setelah minggu lepas dicabar oleh YB Nur Ali Hamidi Faizal, maka kita akan menjemput YB Ibnur Ani. Okay. Okay. Assalamualaikum. Hitam ya. Hitam. YB internet. Kenapa? YB stop. Sudah. Ya. Kakak lampu apa belum? Sekejap. Kita kena pin komen. Black Lives Matter. Lampu program tak? Ibnu, loading ah. Yo. Okay, cuma masuk balik. Maaf ya, mungkin YB Ibnu menggunakan U-Mobile. Apa kita tunggu Ibnu request. Tunggu YB no request. Baiklah. Kepada siapa-siapa yang ada soalan, boleh tanya dekat komen. Okay. Tanya kat komen. Komen je. Sikit tengok YB. Elia Faizal, Bebeno, Ikmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni ya. Terima kasih Elia. Kita tengok YB Ibnu. Okay, boleh. Assalamualaikum YB. Salam. Okay YB, selamat hari raya. Selamat raya. Okay, mungkin ada orang yang belum mengenali YB siapa. Apa kata YB, ceritakan sikit siapa YB ni. Kenalkan diri. Okey. Nama diberi Muhammad bin Abdul Farhad. Kan tak kenal. Apa? Oh, itu je? So saya dijemput hari ni dan saya dicabar oleh YB Alia. Mana beliau? Nah, ada kat situ. Ada okey. Ada kat situ. Nampak gelap. Okay, YB, pada hari ni kita nak bincang satu isu yang bukan diperkatakan antara makcik-makcik bawang, pakcik-pakcik sawi, kakak-kakak brokoli, abang-abang lobak, adik-adik bayam. Tapi kita nak cakap pasal isu yang digempar ke satu dunia pada hari ni mengenai terbangsa. hashtag Black Lives Matter. Apa kata YB, ceritakan sedikit mengenai isu Black Lives Matter ni. Apa di sebalik cerita ni? Okey, sebenarnya Black Lives Matter ni dia satu organisasi yang ditubuhkan untuk untuk menentang keganasan dan perkauman sistematik terhadap orang yang berkulit hitam. Okey, faham? Faham YB. Tak apa, YB teruskan je YB, tak apa. Okey, baiklah. Isu ni baru-baru gempar kan sebab kematian seorang insan yang bernama George Floyd akibat dituduh menggunakan wang haram semasa membeli belah di Pasar Raya. Okey. So, dekat Pasar Raya bukan Shopee atau Lazada YB? Apa? Dekat Pasar Raya bukan Shopee ke Lazada bukan? Kat Pasar Raya. Pasar Raya. Ya. Okey, faham. Kemudian dia ditahan oleh seorang polis yang bernama Derek Chauvin. Derek Chauvin. Lepas tu polis tu dia pergi tekanlah leher si George Floyd tu sampai dia mati. Kesian dia. Okey, kesian dia. Isu black people ni kalau tak silap dah lama kan maybe kan? Ya. Sejak 2013 lagi. Tapi ni baru dia boom balik lah sebab kematian George Floyd kan. Ya. Okay YB, kita nak tinggalkan George Floyd dia. Kita nak masuk ke isu dalam Malaysia pula. Malaysia baru ni, Miss Malaysia, Samantha Katie James ada keluarkan statement mengenai black people relax. So apa pandangan YB tentang relax tu YB? Bagi pendapat saya lah, saya kat Malaysia so saya boleh relax. Tapi bagi kat USM tu, diorang memang tak boleh relax. Sebab macam mana diorang relax? Kalau diorang dah kena resist, diorang kena hina,
kena caci, kena maki, kena pukul, kena semua macam kena lah. So, Meng- lepas tu kita tak boleh pilih. Kita nak jadi Melayu, India, Cina, Iban sekalipun. Kita memang tak boleh pilih. YB boleh pilih ke? Tak Tak boleh. kan? Sebab saya dulu kecil-kecil tak dapat Google Form ke apa nak isi YB. Even warna kulit pun kita tak boleh pilih. Kita nak warna biru, warna putih ataupun warna hitam. Kita boleh pilih benda tu. Tak adanya masa kecil-kecil mak kau ambil iPad, pilih. Anak aku nak kulit warna light brown lah. Sebab aku dah Melayu. Bapak dia dah Cina, anak aku nak India. Tak boleh macam tu baby. So, statement yang dikeluarkan oleh si Miss Universe Malaysia ni agak mendukacitakan kita jugalah sebagai rakyat Malaysia. Sebab gini kan Miss Universe kan. So, orang paling tinggi. Itulah, betul lah orang tu cakap derajat perahu boleh diundur, Laza kata padalah muka dia. Okey, itu je lah. Pada muka pula dia kita tak apa YB. Bukan baru ni ada minta maaf ke? Dia baru pernah dia minta maaf lah. So, boleh lah. Kita jangan tengok lebih kesalahan untuk kebaikan dia pula. Dia jangan nak kecam sebab satu benda je. Baiklah YB tentang soalan ketiga. Dah ketiga dah. Isu rasis dalam Malaysia. Adakah seteruk ini ataupun boleh pergi lagi teruk? YB, pandangan YB. YB rasa macam ni? Malaysia, dia ada kebolehjadian. Sebab sebelum ni pun ada isu mengenai SJKT dengan SJKC perlu terima pembelajaran tulisan Jawi. Diorang tak boleh terima sebab diorang ingat Jawi ni macam agama kita. So diorang tak boleh terima. So dia anggap Melayu ni macam resis, nak utamakan negara diorang saja. Macam tu. Dia punya mindset diorang bukan macam mindset orang dulu-dulu. Sebab orang dulu-dulu boleh terima semua berbagai bangsa. Tapi mindset budak sekarang, sampai sekarang memang tak boleh. So dah nampak macam resis lah. Macam tu. Ada kebolehjadian. Apa kata kita lihat jauh pada isu black people ni, kita lihat jauh pada isu rasis ni. Kita tengok rasis ni ada kumpulan lagi besar. Maknanya kita punya sahabat-sahabat dekat Palestin, kita punya sahabat-sahabat kat Amerika, sahabat Islam kita, ada sekarang pun ada juga hashtag Muslim Lives Matter tentang kita nak bangkitkan diri kita sebagai Islam, tak nak rasis dengan orang lain. Sebab Amerika kan tak suka Islam kan. Jadi apa kata pandangan YB? Apa kalau YB sendiri, apa tindakan YB untuk nak bangkitkan, nak jaga Islam tu macam mana YB? Okey, baiklah. Islam memang tak galakkan untuk berperang. So, faham tak galakkan untuk berperang ya? Jadi, barisan-barisan pentadbiran perlulah bekerjasama untuk cari-cari untuk mengawal. Mereka akan rancang strategi yang bijak supaya tak ada siapa yang terbunuh. Jadi, kalau strategi tu bagus, diorang tak adalah terkorban. Negara diorang tak adalah terkorban. Tak adalah dibijak. Macam itulah. So sebenarnya Israel dengan Palestin ni diorang merebutkan tanah. Dan Israel tu pun benci juga kepada Islam. So that's why lah diorang saling bergaduh. Baik, kita settlekan betul dengan berbincang. Untuk kita bahagikan tanah untuk dia, untuk kita. Macam itulah. Okay, YB, faham? soalan seterusnya. Andai kata kalau YB seorang yang berkulit hitam, okey kita maaf YB bukan sensitivity YB sendiri, tapi anda kata kalau YB seorang yang berkulit hitam di Amerika, bukan di Malaysia. Malaysia kita tahu memang YB hitam. Tapi kalau kat Amerika, apa yang YB akan buat bila YB diancam sendiri dengan pembunuhan sebegini dan sebagainya? Okey, kalau saya sebagai orang kulit hitam kat situ, saya memanglah akan marah kan. Sebab orang benci kita, orang tak suka kita. Sebab diorang bukan ada kat tempat kita. So memanglah kita setiap hari tu dikutuk, dicaci. Jadi tak siapa kisah pasal kita kan. Jadi saya memang akan palau benda tu. Dan saya just mindset yang saya ni lagi betul daripada diorang. Dan jangan bagi diorang menang. Biar kita lagi betul daripada diorang. Sebab kita tak tahu lah apa yang diorang rancang. Apa yang diorang nak kita buat. Diorang nak jadi kita hamba ke. Kita tak tahu benda tu. Jadi sebagai kita perlu menyusun strategi lah juga. Jangan bagi diorang kacau kita. Kita kacau dia, kita baik-baik je. Antara strategi YB tu macam mana YB? Strategi yang YB kata nak pasti. Saya buat grup budak-budak hitam. Jangan YB. Jangan. Sabar. Marah. Okay. Kita buat grup. Kalau buat grup, kita kan memang dah ada kan sebagai set-set kulit hitam macam tu kan. So,
kita katalah, kita tak payahlah nak gaduh-gaduh. Kita bincang elok-elok. Sebab berbincang tu lagi baik daripada kalau kita berperang. Jadi kalau kita perang, jadi lagi teruk. Macam tu. Okay, Wabi, kita tengok, okay, kalau dekat dunia pun adalah resis antara kulit hitam. Kalau dekat Malaysia mungkin antara warna kulit ada juga, tulisan Jawi tu pun ada juga. Kalau kita ambil yang skop lagi kecil, yang dekat dengan kita. Kalau kita sekolah macam mana? Apa resis yang boleh berlaku biasanya? Oh, paling obvious lah perkauman. Sebab kalau kita kat sekolah kan, majoriti daripada kita banyak Melayu kan. So, kita masih tak biasa dengan orang punya race, kaum. So, kita kenalah, kita janganlah palau dia. Kita berborak dengan dia. Bising lah. Kita jangan buat karaoke kat luar. Lepas ni Wabi pula karaoke, tak apa, kita faham. Kita janganlah kita sombong tak nak bercakap. At least kita bercakap. Sebab kita tanya soalan, at least satu soalan, nama awak siapa? At least tu dia dah boleh ubah dia punya mindset yang kita tak rasa dengan orang. Wabi, pandangan Wabi tentang set-set dekat dalam sekolah macam mana? Adakah boleh menimbulkan resis juga ataupun ada macam tak ada apa-apa? Tak, bagi saya set tu tak ada apa-apa pun. Sebab set-set ni untuk merapatkan saya dorang. Melainkan lah kalau dorang protes ke, dorang ni nak serang kaum-kaum India, kaum Cina. Yang tu kira salah dorang lah. Sebab saya punya opinion, set-set ni adalah untuk merapatkan lagi dengan dorang. Sebab saya pun ada nampak set-set semua tu kan, yang dia ada berbagai kaum. So nampaklah macam unite. Macam tu. Ada kaum Cina, India, Melayu dalam tu. So nampak macam unite. Kita balik kepada Black Lives Matter kejap tentang isu George Floyd ni. Kalau tak silap YB ceritakan tentang George Floyd ni lehernya dipeha kan? Ditekan. Ditekan kan? Ditekan, betul tak? Jadi mati lah. Kalau macam orang dia bukan resis, dia cuma macam ada simpan dendam. Boleh kata resis macam tu, tapi tak menimbulkan apa-apa kemalangan ke orang. Boleh ke YB? Apa ulang balik? Tak apa-apa dengar lah. Lain YB slow sangat. You mobile kan? Lupa. Tak apa YB. Ya, saya mobile. Macam tadi memang saya yang datang lambat pada YB kan? Tak apa YB. Macam ni. Ya. Kalau soalan dia macam ni. Kalau contohnya kita nak resis dengan seseorang tapi tak menimbulkan kemalangan. Resis disebabkan mungkin sebab kita benci orang tu, sebab dendam ke. Macam mana YB? Boleh ke tak? Okay. Dendam tu, marah tu memang tak salah. Sebab semua orang memang marah kan kat seorang kalau dia buat salah kita. Tapi apa kata kita tegur baik-baik, yang kata, weh, kau dah buat salah dengan aku tak minta maaf ke? Kau jangan sampai aku sepak kau. Macam tu lah. So kita bincang. Janganlah nak gaduh. Sebab kalau gaduh nanti dia mula hasut-hasut. Jangan kawan dia. Dia tak babik kacau aku. Jangan kawan dia. So dah nampak lah macam dia orang resis kat situ. So kita mulakan dengan bincang. Kita tak payah nak gaduh-gaduh. Faham. Okay baby, kita ambil satu soalan yang agak mencabar sikit. Janganlah macam sangat. Otak saya kecil. Okay, kalau macam kita tahu George Floyd ialah salah seorang yang mangsa. Dan dia punya polis dia siapa? Derek Chauvin. Okay, Derek. Anda kata YB ialah Derek tu. Kan? Dan sekarang bila timbul isu ni mengenai semua yang justice kat George Floyd, dan sekarang nyawa YB pula diancam, apa yang YB akan lakukan? Saya bunuh diri. Tak. Sebenarnya saya kalau minta maaf pun, keluarga George Floyd tu memang tak maafkan lah. Sebab saya dah bunuh orang punya ahli keluarga kan. So sebagai saya ni jujur jujur, saya sebagai Derek Chauvin, saya pindah negara. Okay, saya pindah negara. Saya tak ada US dah. Buat malu muka je. Okay, daripada orang macam kita, baik kita lari. Kita dah bunuh orang, kan? Tak apa, kita buatkan, kita tunggu soalan pada komen. Kalau ada orang tak ada soalan, kita scroll kejap. Kita tengok ada soalan tak. Kita bagi masa 5 minit. Ni. Kita ada soalan pada Ikmal JK123. Apa sejarah yang ada pada orang kulit hitam ni yang menyebabkan orang putih resis sangat dengan dorang?
Tak, macam ni. Sebenarnya kisah dia orang kulit putih ni, diorang tak suka kat orang kulit hitam. Sebab diorang rasa warna hitam kan kotor. Jijik warna hitam kan. So, tutup pintu, jangan kacau. Oh. Okay. Keluar, kau pergi nyanyi. Pergi nyanyi. Pergi nyanyi. Ish. Okay, okay. Maaf. Okay. So, diorang nampak lah macam kulit hitam ni jijik. Kan? So, diorang ingat putih tu, diorang perfect sangat. Padahal putih tu macam putih kain kafan, tak payah cerita lah. Kan? Sebab, tak semestinya hitam tu hitam. Tak semestinya putih tu putih. So, sejarah diorang, orang putih ni tak suka kat orang hitam. Sebab, diorang pandang hitam tu sebagai kotor, jijik. Tu je lah. Jadi, YB cakap sebab kotor jijik tu kan? Dia macam Okay. Kita sebab tanya orang jujur, YB rasa mindset YB orang. hitam tak? Saya saya light brown. Light brown. Jadi, bila YB cakap jijik kotor tu, kalau kena, contohnya YB adalah orang yang hitam tu, adakah YB setuju dengan statement jijik kotor tu? Of course saya tak setuju kan. Siapa je yang boleh setuju kalau orang kata kita jijik hitam walaupun kita dah mandi. Siapa je boleh terima. Okay, YB, last. Pesanan YB mengenai isu ni. Pengajaran, kesimpulan. Pengajaran lah. Tak payahlah kita nak rasa kat seorang tu atas sebab satu benda je. Pun kita pandanglah kebaikan, jangan pandang keburukan. Jangan disebabkan nilai setitik rosak sebelanga. Kita ni kan Malaysia, pelbagai kaum, banyak kaya dengan makanan, kaya dengan pelbagai budaya. So, kita kena jagalah benda tu bagi negara kita harmoni. Kita janganlah nak merosakkan benda tu atas sebab satu rasis. So, kat Malaysia ni, rasis tu masih boleh dikawal. Sebab kita punya barisan pentadbiran pun agak bagus lah. Macam tu. So, kita kat sekolah pun perlulah jaga kita punya adab dengan kawan-kawan. Kalau nak kutuk tu tak apa kutuk. Tapi kita minta maaf. Ibu bapa pun perlu main peranan. Sebab diorang yang kena tentukan mindset. Sebab kan orang selalu kata kan, anak-anak mencerminkan ibu bapa. So, kalau ibu bapa dah macam tu, anak-anak pun taklah macam tu. So, kita semua kena bersatu padu lah untuk pastikan negara kita ni harmoni. Okay? Yeah. Yalah. YB, terima kasih untuk malam ni YB. Tapi YB, macam biasa. Sabar, kita tak habis lagi. Last kali. Untuk Bicara YB episod 4. YB Ibnur Anik nak cabar siapa? Saya sebagai YB yang paling kacak, paling bergaya hari ni, saya nak cabar YB Aiman Kinang. Saya dah agak YB. Okay, saya dah agak dah. Ni mesti set-set dia. YB, bila YB boleh set-set sendiri, YB dikira racist ataupun kita perlukan ada set life matter juga ke YB? Tak. Kami unite. Saya form 2, dia form 3. So, nampak macam unite lah. Macam tu. Okay. Jadi kita akan tunggu minggu depan dengan YB yang berbeza. Tajuk yang berbeza. Anda okey tak? YB Aiman, kita tunggu YB Aiman Kinang. Ya ke tidak? YB Aiman Kinang, terima cabaran atau tidak? Okay, dah leave dah ni. Kita check. Rasa ada lagi ni. Ada lagi. Tunggu. YB Aiman Kinang, terima atau tidak? Tak apa, kita biarkan misteri. Nanti tengok kat feed. Macam yang hari tu yang YB ajar tu. Nanti tengok kat feed. Okay? Ya. Terima kasih YB. Okay, Aiman Kinang kata okey saja. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Bye-bye. SYS. Terima kasih YB Ibnu Anik Farhabib Makruzi. Baiklah, kita akan jumpa minggu depan insyaAllah dengan YB Aiman Kinang atau Aiman Hakimi. Aiman Hakimi Rosai. Aiman Hakimi kata okey saja, saya kan hebat, saya biasa dah buat live. Okey, kita tengok macam mana minggu depan. Hebat ke tak hebat? Selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang terlepas boleh tengok kat IGTV. Ada yang baru masuk ni tak apa. Nanti tengok kat IGTV. Yang tengah tengok kat IGTV ni, like dan share. Bye-bye.